berasal daripada perkataan Greek iaitu ethos yang bermaksud sikap atau adat dan juga disebut sebagai etik. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, etika membawa maksud kepada ilmu berkenaan prinsip-prinsip akhlak atau moral yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesebuah kumpulan. Perbahasan terhadap etika Islam terkandung dalam salah satu perbahasan akhlak. Akhlak merupakan istilah yang paling tepat untuk menggambarkan etika seseorang Muslim. Menurut Imam Al-Razali, akhlak bukan sekadar perbuatan atau pengetahuan, malah ia merupakan satu entiti yang wujud dalam diri seseorang dan mendorongnya melakukan perbuatan atau pekerjaan yang lazimnya dilakukan secara spontan. Perniagaan pula merupakan satu rangkaian kegiatan yang terdiri daripada jual beli, pengeluaran, pemasaran dan interaksi antara satu sama lain dengan tujuan untuk memperolehi keuntungan. Dengan demikian, aktiviti perniagaan sememangnya luas di serata dunia. Tambahan pula, setiap perniagaan yang dilakukan selaras dengan ajaran Islam dianggap sebagai satu ibadah kepada Allah. Seterusnya, pengaplikasian etika dalam perniagaan. Yang pertama, usahawan yang beretika dapat melahirkan keyakinan diri yang tinggi dan bersifat amanah. Manakala usahawan yang bersifat buruk dapat menjejaskan prestasi syarikat sekaligus memburukkan nama syarikat dan pekerja. Secara amnya, terdapat dua perkara yang menjadi keutamaan syarikat dalam menjaga etika jual beli. Yang pertama, sentiasa mengamalkan lafaz akad jual beli seperti saya jual, awak beli, awak jual, saya beli. Yang kedua, mempunyai polisi pemulangan barang yang dibeli dalam masa 7 hari jika ada kerosakan atau kecacatan. Yang kedua, kedudukan niat yang betul beserta cara yang betul dapat menentukan arah hala tuju sesuatu tindakan. Ini kerana niat yang betul dapat menjadikan sesuatu pekerjaan itu sebagai ibadah kepada Allah. Sebagai contoh, dalam menentukan sesuatu timbangan sama ada hendak jujur ataupun tidak. Jika kita bersifat jujur, ia dapat mengelakkan penganiayaan kepada orang lain. Ketiga, mewujudkan hubungan baik antara majikan dan pekerja dengan menjaga kebajikan mereka sebagai aset penting dalam syarikat. Ini kerana tanpa pekerja, sesebuah syarikat tidak akan berjaya dalam melakukan sesuatu perniagaan. Sekaligus, kita dapat memahami bahawasanya rezeki Allah adalah besar dan kita hendaklah sentiasa berkongsi rezeki sesama manusia. Cabaran yang pertama adalah kejujuran. Kejujuran ini merupakan salah satu sifat manusia yang cukup susah untuk diterapkan dalam diri masing-masing. Kejujuran ini juga berkait rapat dengan Islam dari segi akidah, akhlak dan juga muamalah di mana ia boleh mewujudkan pelbagai masalah. Sebagai contoh, masalah ketika berjual beli, masalah hutang dan sebagainya. Antara bidang yang sering terlibat dalam masalah ini adalah bidang perniagaan. Hal ini kerana perniagaan berkait rapat dengan konsep hubungan sesama manusia. Pada mulanya, perniagaan merupakan salah satu pekerjaan yang digalakkan dalam Islam. Namun begitu, perniagaan tersebut tidak dapat bertahan lama sekiranya peniaga tidak berlaku jujur semasa berniaga. Selain itu, antara penipuan yang sering berlaku dalam perniagaan adalah penggunaan iklan yang palsu, promosi yang telah pun tamat tempoh, menjual barangan tiruan serta memasukkan dokumen jualan. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah ada menjelaskan akan larangan menipu dalam perniagaan di mana Rasulullah SAW melalui timbunan makanan lalu memasukkan tangannya ke dalam timbunan tersebut dan mendapati jari jemarinya basah. Baginda bertanya, apakah semua ini wahai pemilik makanan? Dan lelaki itu menjawab, makanan ini ditimpa hujan wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, kenapa tidak kamu jadikan yang basah itu di sebelah atas makanan agar manusia dapat melihatnya? Dan barang siapa yang menipu, ia bukanlah dari kalangan kami. Jelas di sini Rasulullah SAW membenci orang yang menipu dalam perniagaan. Oleh itu, sebagai peniaga, berlaku jujurlah dengan perniagaan agar ia mendapat rahmat dan keberkatan. Cabaran yang seterusnya adalah pemasaran. Umum kita tahu bahawa bidang perniagaan ini merupakan bidang yang sangat mencabar. Terdapat pelbagai faktor yang diperlukan bagi mencapai kejayaan di dalam bidang perniagaan. Contohnya, kemahiran penerusan, kaki tangan yang cekap,
perkhidmatan yang baik serta pelanggan yang setia dan ramai. Selain itu, kaedah pemasaran bagi menarik minat para pelanggan juga merupakan antara faktor kejayaan perniagaan tersebut. Masalah pemasaran ini merupakan masalah yang dialami oleh semua jenis dan peringkat perniagaan, tidak mengira saiz maupun latar belakang perniagaan tersebut. Sebagai contoh, sekarang ni sangat ramai peniaga-peniaga secara atas talian. Kebanyakan peniaga menggunakan konsep PM tepi sebagai salah satu kaedah pemasaran produk mereka. Jika kita lihat di Facebook contohnya, para peniaga akan meminta sesiapa yang berminat dengan barang jualannya untuk menghantar mesej secara peribadi kepada mereka. Namun, baru-baru ini, isu PM tepi tersebut menjadi bualan hangat dalam kalangan peniaga kerana penggunaan ayat seperti PM saya sis, cek DM, PM tepi sis dan lain-lain dikatakan telah diharamkan penggunaannya oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan atau lebih dikenali sebagai KPDNKK. Oleh sebab itu, isu pengharaman penggunaan PM tepi tersebut bukan sahaja memberi kesan kepada para peniaga, malah ianya juga melibatkan pelanggan yang menginginkan layanan yang istimewa daripada peniaga tersebut. Kaedah PM tepi ini telah menjadi strategi perniagaan oleh para peniaga secara atas talian sejak sekian lama kerana mereka takut dan risau pelanggannya akan disailang oleh peniaga lain sekiranya mereka meletakkan harga di barang jualan mereka. KPDNKK mengharamkan penggunaan ayat tersebut adalah kerana ingin melindungi hak pengguna selain undang-undang sedia ada yang memaksa para peniaga untuk mempamerkan harga serta maklumat barangan tersebut sebelum apa-apa transaksi dilakukan oleh pembeli. Namun begitu, pihak KPDNKK masih membenarkan para peniaga untuk menggunakan kaedah PM tepi tersebut sekiranya ia dapat membantu mereka untuk menariskan produk jualannya. Tetapi para peniaga mestilah mengikut Akta Perlindungan Pengguna 1999. Adalah pematuhan dan hukuman. Okey, dalam konteks ni ada seorang pakar psikologi Amerika yang terkenal dengan teori perkembangan peringkat moral iaitu Lawrence Kolber 1969, di mana beliau mempercayai bahawa setiap individu akan melalui 6 proses ini, iaitu salah satunya adalah pematuhan dan hukuman. Okey, seperti yang sedia maklum, kerajaan telah menubuhkan pelbagai aturan dan undang-undang yang pertubuhan yang mencegah rasuah dan sebagainya. Okey, contoh pertubuhan rasuah yang telah ditubuhkan dan dilaksanakan oleh kerajaan adalah Pusat Government Integrity dan Anti Rasuah dan Kebangsaan iaitu GIACC, di mana dia ditubuhkan untuk membanteras amalan rasuah yang berleluasa. Okey, selaras daripada pertubuhan GIACC, mereka telah melancarkan Plan Anti Rasuah Nasional iaitu NACP. Ia bertujuan untuk merealisasikan manifesto ke arah menjadikan Malaysia negara bebas rasuah dan berintegriti dengan bertemakan memecah rantaian rasuah. Okey, pertubuhan ni berperanan untuk melaksanakan inisiatif di 3 peringkat, iaitu peringkat pertama adalah kebangsaan, peringkat negeri dan juga peringkat agensi. So, sesiapa yang terlibat dengan amalan rasuah akan dikemukakan di pengadilan dan juga akan menerima balasan yang setimpalnya. Terusnya yang melibatkan YDP Pembandaran Kangar, di mana beliau telah dituduh meminta serta menerima rasuah daripada seorang kontraktor yang berkaitan projek pembangunan perumahan di Padang Besar. Okey, beliau telah menerima wang tunai sebanyak RM30,000 Malaysia serta satu set golf yang berjenama Mizuno yang berharga RM2,500. Okey, sebagai balasan, beliau akan menjanjikan proses kelulusan dan juga bantuan untuk smoothkan projek tersebut. Okey, apabila pihak SPRM telah menangkap mereka berdua,
dan dibuktikan bersalah, mahkamah telah menjatuhkan hukuman penjara 4 tahun dan juga denda sebanyak 1.925 juta ringgit Malaysia. Okey, kaedah penyelesaian kedua iaitu pemantapan jati diri. Okey, selain pematuhan dan juga hukuman, sesebuah organisasi tersebut juga perlu melakukan satu program atau latihan etika untuk membangunkan kesedaran diri serta dapat memantapkan jati diri pekerja demi mencapai kredibiliti kerja yang beretika. Okey, sejajar dengan era sekarang ni, tidak memadai dengan pematuhan peraturan dan juga hukuman. Ia memerlukan satu set etika yang boleh dipraktikkan dalam suasana dan juga persekitaran dalam organisasi tersebut secara logik. Okey, manusia ni seringkali terlupa dan juga leka dengan peraturan yang telah ditetapkan. So, maka di sinilah betapa pentingnya etika dalam berhadapan dengan permasalahan ini. Akhir sekali, kesimpulan yang kita peroleh daripada pengaplikasian etika dalam perniagaan ialah yang pertama, perniagaan merupakan salah satu pekerjaan yang terpuji di mana perniagaan menjadi salah satu sumber rezeki yang terbesar. Seperti yang kita ketahui, Nabi Muhammad SAW menjadi terkenal sebagai seorang peniaga sama ada sebelum maupun selepas beliau dilantik menjadi rasul. Sebagai contoh, beliau mengikuti bapa saudaranya iaitu Abu Talib pergi ke Syam untuk berniaga. Selain itu, beliau juga membantu isterinya iaitu Siti Khadijah dalam menguruskan perniagaan. Etika amat sinonim dengan konsep al-falah iaitu untuk mencapai kesempurnaan hidup di dunia maupun di akhirat. Seterusnya, terdapat juga slogan Andrew Carnegie iaitu yang membawa maksud bahawasanya hakikat kejayaan dalam perniagaan bergantung kepada sumbangannya kepada masyarakat. Kesan daripada etika dalam perniagaan iaitu yang pertama, jika seseorang mengamalkan etika dalam perniagaan, ia dapat memperluaskan rezekinya dalam perniagaan. Yang kedua, apabila kita tidak mengaplikasikan etika dalam perniagaan, ia boleh menjejaskan prestasi sesebuah syarikat ataupun diri sendiri.